Dalam konteks ini, negara kita gagal membina manusia. Kita membina bangunan yang sangat tinggi, tetapi manusianya sangat rendah. Yang kita lihat lahir daripada rasuah, negara kita sangat terkenal dengan rasuah. Yang berlaku daripada peringkat atas sampai ke peringkat bawah, setiap peringkat. Dan kita tanam benih bersama sejak merdeka. Rupa-rupanya benih yang kita tanam mengeluarkan buah sekarang, buah yang beracun. Kita yang tanam sebab penjajah telah pergi. Kita yang bertanggungjawab sebab kita yang membina, menanam benih, dan sekarang benih mengeluarkan buah yang beracun. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa min nasta'in. Wala 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Al-Fadil, Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Nazir, muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam ini saya diminta oleh Rustia untuk menyentuh tajuk semasa tentang negara kita dalam konteks kemerdekaan dan Hari Malaysia. Secara tajuknya lah Malaysiaku setelah 65 tahun merdeka. Dan marilah kita renungi nikmat yang Allah beri pada kita. Dan sepanjang 65 tahun negara kita telah membangun begitu pesat sebagaimana yang kita ada sekarang. Dan kita mulakan dengan surah Al-Imran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa bainakum fasbatum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafaratin minan nar fa'anqadhakum minha kadzalikumullahu lakum al-ayat kadzalikumullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Surah An-Nazim. Dan berpeganglah teguhlah kamu dengan tali Allah seluruhnya, dan jangan kamu berpecah belah. Dan ingatlah nikmat Allah ketika kamu dalam keadaan permusuhan, lalu Allah mempercantumkan hati-hati kamu, lalu kamu dengan nikmat Allah menjadi persaudaraan. Sedangkan ketika itu kamu sudah berada di ambang neraka, di jurang neraka, lalu diselamatkan kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayatnya. Mudah-mudahan kamu dapat petunjuk. Inilah sebagai tema kita. Dan pada hari Jumaat lepas, tema hari Jumaat yang dibaca oleh khatib ialah tentang kemerdekaan, minda merdeka, dan pengisian kemerdekaan sebagaimana yang kita saksikan 2 hari lepas. Saya memanjangkan sedikit tentang perkara tersebut. Dan saya tidak pasti apakah yang saya bukan ini akan memenuhi hasrat daripada masjid. Dan lebih awal saya minta maaf sekiranya apa yang saya bertanya ini tidak mencukupi ataupun tersasar daripada maksud sebenarnya. Mari kita lihat tuan-tuan, negara kita 2 hari lepas kita menyambut Hari Malaysia, alhamdulillah, dengan tema Keluarga Malaysia Teguh Bersama. Ayat tadi Allah menunjukkan bahawa masyarakat Quraisy sebelum kedatangan Islam di Madinah juga mereka dalam keadaan berpecah belah. Lalu Allah sarankan supaya kita berpegang pada tali Allah, dan Allah lah memberikan nikmat sehingga sebelumnya kita bermusuhan, lalu Allah cantumkan hati kita dan kita menjadi persaudaraan dengan nikmat Allah. Dan kita ambil iktibar perkara itu tersebut apabila kita melihat tema Hari Malaysia kita ialah Teguh Bersama Keluarga Malaysia. Kita mencari apakah perkara yang dapat menyatukan hati kita dengan kita di kalangan Islam dan juga dengan ummah seluruhnya. Apakah dengan ekonomi kita dapat menyatukan seluruh umat? Sebab ekonomi akan merosot dan kita akan hilang persaudaraan. Kalau dengan bangsa juga, sejarah bangsa Melayu sentiasa ada pengkhianat dalam perjuangan, dan kita tidak ada pilihan kecuali kita bersatu di atas jalan Allah. Itulah kita Islam, tuan-tuan. Sekiranya kita mencari selain pada kekuatan Allah, Allah akan hina kita. Dan Allah muliakan kita dengan Islam. Sekiranya kita mencari selain pada Islam, Allah akan hina kita. Mari kita lihat negara kita yang asalnya dijajah ratusan tahun, dan alhamdulillah dengan nikmat Allah kita telah merdeka.
Kita merdeka sejak 65 tahun lepas dan kita membentuk negara Malaysia selepas 59 tahun yang lepas. Pada 16 September 1963 kita telah menubuhkan Malaysia dengan cantuman antara Sabah, Sarawak, Singapura dan Tanah Melayu. Dan Brunei menolak jemputan untuk menyatakan Malaysia sebab mereka bimbang dijajah oleh Melaya. Itu disebut oleh Sultan Saifuddin Ali Saifuddin dengan tegas mengatakan kami bimbang, kami dijajah oleh Melaya. Oleh sebab itu kami tidak bersama dengan Malaysia. Dan Singapura kemudiannya keluar daripada Malaysia dan tinggallah Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Dan kita memulakan kehidupan kita, alhamdulillah, dalam perdagangan kita. Islam is the religion of federation. Islam adalah agama persekutuan kita. Dan tetapi apakah maksud ini? Apakah maksud kita melaksanakan Islam sepenuhnya ataupun kita hanyalah mengamalkan secularism? Kita lihat ketika kita dijajah, harta ataupun hasil masuk kita dipunggah oleh penjajah, biji timah kita dipinggah, getah dan hasil hutan kita dipunggah oleh mereka, emas kita juga dibawa oleh mereka. Kita apabila merdeka dalam keadaan yang sangat lemah. Oleh sebab itu kerajaan mencari jalan untuk berperkuatkan ekonomi, maka ada cadangan supaya kita adakan judi. Kita adakan judi, dan apakah dia tidak bercanggah dengan Islam sebagai agama persekutuan? Maka ketua kerajaan kita mengatakan tidak. Sebab maksud Islam is the religion of federation, maksudnya lah terhad. Maksudnya dalam keadaan upacara resmi, maka doa yang dibaca adalah Islam, itu maksudnya Islam is the religion of federation. Sedangkan Malaysia kekal negara sekularnya. Oleh sebab itu tidak ada pencagahan, kata kerajaan, untuk kita mengadakan judi dalam bentuk kebajikan masyarakat. Maka kita telah menubuhkan judi kebajikan masyarakat untuk tujuan pembangunan ekonomi kita. Kita menggunakan proses ini untuk membangun ekonomi kita dan mendapat tentangan daripada para ulama. Ulama bersatu menentang kerajaan sendiri sebab kerajaan menubuhkan satu perkara yang bercanggah dengan agama kita. Itulah sejarah asal kita yang kita kenang, baik dan buruknya, dan kita reflect kembali dan kita pejam mata lama-lama supaya kita melihat sejarah kita yang lampau. Dan sejarah lampau lah yang kita binakan sejarah ini. Dalam konteks ini juga kerajaan bersetuju untuk menambahkan ekonomi negara dengan menubuhkan sebuah pusat kasino terbesar di dunia, dan akhirnya tercapai pada 7 April 1995. Maka Genting Highland Berhad dibuka oleh dua tokoh yang penting, seorang Muslim dan seorang bukan Muslim. Dan inilah sejarah kita. Ekonomi kita bertambah dengan cepat dengan perjudian ini, dan kita lihat inilah diluluskan oleh Parlimen. Parlimen ialah wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat, dan mereka telah meluluskan proses ini dengan cepat, hanyalah dalam 1 hari saja. Lulusan diberikan oleh kerajaan, kabinet memberikan kebenaran untuk membuka kasino yang kemudiannya diisytiharkan kasino terbesar dunia. Kita sangkakan Las Vegas adalah kasino terbesar dunia, tidak. Malaysia mencatatkan dari segi bilangan pekerja kita mencapai kasino terbesar dunia, dan itulah yang dibanggakan. Kita mendapat hasil yang lumayan daripada kegiatan ini. Dia disokong oleh seluruh kerajaan dan Raja Melayu juga. Dan Raja Melayu juga memperkenankan untuk sama-sama meresmikannya. Dan itu satu sejarah yang kita lalui. Kadang-kadang kita tidak suka menceritakan perkara seperti ini, tetapi demi untuk kita melihat sejarah yang kita ada hari ini, kita bina di atas sejarah yang dilakukan oleh orang terdahulu. Tuan-tuan, kita lihat dalam tahun yang lalu, 2008 yang lepas, hasil kutipan judi negara kita ialah berjumlah 2.37 bilion. Dia adalah pendapatan besar negara yang cukup sebahagiannya untuk membayar gaji kalangan awam dan untuk tujuan pembangunan negara, dan uang ini sebahagiannya digunakan untuk membina masjid yang kemudiannya menimbulkan konflik yang besar di masjid-masjid yang dibina berdasarkan uang yang tulen daripada kegiatan ini. Ada masjid yang dipatuakan tidak boleh digunakan, banyak masjid yang dipatuakan tidak boleh digunakan sebab pembiayaannya jelas 100% daripada hasil ini.
Dan gaji tuan-tuan juga sebahagiannya daripada hasil ini. Para ulama kita menentang, tetapi mereka tidak kuasa, mereka tidak ada suara, dan negara kita terus berjalan. Apabila kita lihat hari ini, kerajaan mengelaskan judi ada dua. Satu, judi halal yang dapat dipungut hasilnya oleh kerajaan. Satu lagi lah judi haram. Judi haram ditentang habis-habisan, sebab judi ini tidak memberikan hasil pada negara. Tetapi judi yang halal boleh diteruskan. Marilah kita tak lapangkan dada kita tuan, kita melihat sejarah kita, baik dan buruknya, sehingga kita ada apa yang ada sekarang. Dan tuan-tuan selalu mendengar yang baik-baik, malam ini saya bawa yang pahit. Dalam konteks ini kita juga lihat hari ini, pusat Langkawi yang apabila kita bukakan dia sebagai pusat bebas cukai, maka kita lihat penjualan barangan termasuk arak pun dilakukan secara bebas. Dan kita bertanggungjawab sebab ini dilakukan oleh kerajaan dan kita yang memilih kerajaan. Dan oleh sebab itu dalam kaedah usul fiqh mengatakan ar-ridha bisyai' bimana ar-ridha bima yatawallu minhu. Redha dengan sesuatu maksudnya redha akibat daripada perbuatan tersebut. Dan ini kita lihat tuan-tuan, menyebabkan ada menteri yang insaf, dia mengatakan kita salah langkah. Selama ini kita membina di atas apa yang Allah telah haramkan. Mulai hari ini saya bertegas kata menteri ini, menteri besar ini, saya akan haramkan judi di Langkawi. Saya akan haramkan arak secara berikat. Dan tidak banyak usaha yang dapat dilakukan, dan itulah yang berlaku negara kita. Satu masa yang lalu tuan-tuan, arak ialah sebahagian daripada masjid majlis rasmi negara yang berlaku hampir sampailah pada tahun 80-an. Majlis rasmi negara mesti ada perkara seperti ini. Dan dalam tentera kita juga, di mes juga bebas meminum minuman tersebut sampailah tahun 80-an. Dan kita lihat itulah sebahagian daripada suasana negara kita. Barangkali kita tak suka melihat perkara ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amri syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, sesungguhnya arak, judi, berhala dan tenungan nasib ialah najis daripada amalan syaitan. Hendaklah kamu tinggal dan mudah-mudahan kamu berjaya. Dan kita semakin lama semakin melihat kembali sejarah belakang kita, dan kita melihat sejarah sebahagian yang kita lalui, jalan yang tidak tepat dengan apa yang Allah kehendaki, dan kita harus bertanggungjawab. Alhamdulillah, sepanjang sejarah kita selepas kita merdeka, kita telah membuka agensi kerajaan termasuklah Pelkera untuk mengendalikan hutan kita yang luas, Pelda untuk memberikan peluang pekerjaan kepada penduduk yang miskin. Kita ada Resda juga. Alhamdulillah, Allah pancarkan minyak daripada bumi kita sehingga kita mendapat syarikat Petronas yang memberikan hasil yang baru. Sebelum Petronas ditemui, hasil terbesar negara ialah judi. Dan apabila Petronas ditemui sekarang, alhamdulillah, hasil terbesar negara kita ialah minyak. Dan majlis MARA juga ditubuhkan, dan kita ingat sebagai khalifah di atas bumi untuk tarbiyahkan alam yang Allah sediakan kepada kita. Sungai harus dipelihara, hutan juga demikian, boleh digunakan tetapi dengan penuh akhlak Islamiah yang harus kita di atas pasi takwa dan iman. Hutan kita yang luas ini adalah sebagai nikmat Allah yang tidak ada tandingnya, dan dia adalah seolah-olah seperti paru dunia yang mengeluarkan oksigen dan mengambil karbon dioksida. Dan ini sangat penting sebab negara selain pada khatulistiwa, kebanyakan hutan sudah tidak ada. Dunia sangat bergantung pada hutan kita, dan kita lihat Malaysia yang sudah semakin terancam hidupan mereka disebabkan hutan telah diterokai. Kadang-kadang dengan tidak penuh etika, kadang-kadang secara tidak berakhlak, menyebabkan apa yang berlaku. Inilah tanggungjawab kita sebab kita semualah negara merdeka dan kita lah khalifah Allah di atas muka bumi. Allah memberikan kapal sawit pada kita, alhamdulillah. Di Pelda Allah memberikan kita rezeki yang banyak yang harus kita syukuri. Getah juga demikian, dan buah-buahan yang berbagai Allah kurniakan kepada kita yang harus kita berikan nikmat.
syukuri nikmat. Dan sekiranya kita mengira nikmat Allah, tidak dapat kita kira. Dalam konteks ini kita lihat, kita juga untuk pembangunan kita membakar hutan. Hutan telah diceroboh sehingga gondol bukit dan bukau kita, menyebabkan apa yang keseimbangan telah kehilangan. Binatang juga telah terkorban, orang asli juga tergendala. Kehidupan mereka yang berpunca daripada hutan telah juga tergala, menyebabkan banjir, dan ialah sebahagian daripada ialah sunnatullah dan sebahagian ialah daripada tangan manusia. Zaharal fasad bil bahri bima kasabat aydin nas luzikahum badal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah jelas kemusnahan yang dilakukan oleh tangan manusia di laut dan daratan. Dan supaya kami kenalkan sebahagian daripada akibat tangan mereka, mudah-mudahan mereka kembali kepada jalan yang benar. Dan amanah yang Allah berikan pada kita ini sangat besar, dan apakah kita telah melaksanakan dengan sempurna selepas kita menilai 65 tahun kita telah merdeka. Kita lihat bagaimana Tuhan hidupan yang telah menerima nasib apabila tempat habitat mereka telah hilang, dan menyebabkan kebanjiran yang selalu berlaku, dan juga sungai yang dicemarkan. Sebelum merdeka sungai kita bersih, tetapi sayang sungai kita sudah hilang kualiti yang nikmat Allah berikan. Sungai yang paling tercemar dan dikatakan sungai sudah mati, tidak ada sebarang kehidupan. Antaranya lah sungai Seget, sungai Air Merah, sungai Jelutong, sungai Juru, sungai Perai, dan kita dipertanggungjawabkan sebab kita adalah khalifah Allah di atas muka bumi. Di Selangor juga tidak kurang hebat, sungai Kelang juga sudah hampir tidak ada hidupan melalui Kuala Lumpur. Dan sungai Teberau, sungai Sekudai, sungai Pinang, dan begitu juga dengan sungai-sungai lain, sungai Air Merah, Tukang Batu, Sengkuang, Jelutong, dan lain. Kita gagal untuk menjaga nikmat Allah yang mengalir di bumi kita. Dan itulah sebahagian untuk kita renungi, tuan-tuan. Lautan kita juga dicemari, kadang-kadang dengan tangan manusia, kadang-kadang dengan kapal yang besar yang melalui dan menumpahkan minyak. Hidupan laut tergendala, dan kita lihat tumpahan minyak hitam yang berlaku sepanjang negara, menyebabkan kehidupan di Selat Melaka sudah tercabar. Ini sebahagiannya ialah tanggungjawab. Apabila kita telah merdeka, kita menjadi pemimpin negara ini, dan apa yang kita lihat di sini ialah sebahagian daripada tangan yang kita lakukan ataupun dari polisi negara kita yang kita telah adakan selama ini. Kehidupan laut juga tercemar ataupun terancam, dan inilah sebahagian untuk kita renungi pada apabila kita mencapai kemerdekaan. Kita menyambut Hari Malaysia, dan kita kenal kembali apakah yang kita lakukan pada bumi ya Allah berikan kita sebagai amanah sementara ini. Dan saya nak sebut tuan-tuan tentang saudara kita orang asli. Alangkah malangnya orang asli yang negara kita maju dengan berbagai hasil, tetapi mereka masih kekal dalam keadaan yang seperti asal sebelum mereka. Lebih malang apabila mereka tidak mengenal agama, sedangkan kerajaan adalah dipimpin oleh orang Islam. Alangkah malang sekiranya tidak dapat mesej Allah ilahi sampai kepada mereka. Mereka masih hidup di tepi jalan, tetapi kita biarkan mereka. Barangkali ada usaha untuk sampaikan mesej kepada mereka, tapi tidak mencukupi. Ini tanggungjawab yang Allah akan persoal kepada kita nanti. Dan lebih malang kalau kita lihat sebahagian mereka masih kekal dengan agama yang asal. Sebahagian mereka memeluk Kristian. Sepanjang jalan Muazzam ke Rompin kita lihat, kita sangka orang asli ini telah masuk Islam, tetapi kita lihat kubur mereka, kubur Kristian. Alangkah malang orang asli yang menuju ke Cameron Highland, apakah yang kita lakukan? Mereka masih kekal seperti sebelum merdeka. Sertakan bumi ini mereka mendiami lebih awal pada kita. Asalnya orang asli dalam sejarah tarikh Patani, iaitu oleh Syekh Daud Patani, mengatakan orang asli asalnya orang yang maju. Tetapi orang Melayu yang kalah daripada campa, mereka datang ke petani dan kawasan ke selatannya, mereka membunuh orang asli. Orang asli terpaksa masuk ke dalam hutan sampai hari ini. Dan apabila kita tanya data batin mereka, kenapa tuan tak ingin keluar ke bandar? Takut orang Melayu bunuh kami. Jawapan ikhlas yang diperturunkan daripada nenek moyang mereka, dan kita bertanggungjawab untuk bawa mereka kembali dalam arus kemajuan negara kita. Sebab Allah berikan nikmat yang banyak, tapi mereka masih berada dalam hutan dalam keadaan yang sangat baik. Kita akan dipertanggungjawabkan.
Lebih lagi mereka, sebahagian mereka masih lagi beragama animisme. Apakah kita sampai mesej kita? Kita ada segala agensi dan kita gagal untuk bawa mereka ke dalam Islam yang sebenarnya. Dan kita dipertanggungjawabkan. Tuan-tuan, alhamdulillah, selepas mereka sekolah dibuka, universiti dibuka, dan pelajar kita keluar dengan kejayaan yang hebat. Sebahagian mereka telah membentuk ataupun mencipta nama di luar negara. Di seluruh dunia, Malaysia adalah antara negara yang paling banyak menghantar dunia ke seluruh dunia. Dan alhamdulillah, mereka kembali sebagai ejen kerajaan, sebagai pegawai kerajaan, sebagai engineer dan sebagainya, membangun negara. Tapi sayang tuan-tuan, kita dapat membangun pembangunan yang hebat, tetapi kita gagal membina pelajar kita. Sehingga statistik yang tunjukkan, dan kita juga berbangga, kita sudah sebagai ahli pada bangsa bersatu. Dan kita yang satukan tadi, walaupun kita sudah membangun, menciptakan, menghasilkan pelajar yang banyak, pegawai yang hebat, tetapi masalah moral, akhlak, etika tidak dapat kita selesaikan. Ini adalah akhbar yang merapukan pada tahun 2019 lepas, 2.428 pegawai tinggi kita terlibat dengan rasuah. Pegawai jawatan awam yang peringkat tinggi terlibat dengan rasuah dalam berbagai-bagai projek kerajaan. Projek disertakan dengan rasuah. Maksudnya kita membina negara, tetapi kita gagal membina manusia. Kita akan dipertanggungjawabkan. Yang melakukan rasuah ini bukan peringkat bawah, sebab mereka peringkat perancang yang boleh meluluskan dan membatalkan. Cukup sedih apabila kita melihat ini. Kita hanya memberikan ilmu yang tinggi pada mereka di luar negara, termasuk luar negara, tetapi kita tak gagal untuk membina jiwa yang mulia, akhlak yang mulia. Tuan-tuan, apakah akhlak? Akhlak lahir pada iman. Akhlak yang lahir pada iman, dia menjaga dirinya sendiri. Tetapi kita di sekolah, di mesti kita membina disiplin. Apa beza antara disiplin dengan akhlak? Disiplin ialah apabila ada penguatkuasaan. Dia berlaku apabila ada penguatkuasaan. Kalau tidak ada penguatkuasaan, belum pasti berlaku. Seorang guru sangat berdisiplin, dia sampai sekolah dengan tepat sebab sekolah ada peraturan. Guru tidak merokok di sekolah sebab sekolah ada peraturan. Tetapi guru yang sama merokok di rumah. Disiplin tidak menjamin untuk menjaga dirinya sendiri. Tetapi seorang yang dilatih beriman, lahirnya akhlak. Akhlak inilah sebahagian daripada jiwa seorang itu. Dia akan melakukan sama ada dalam masyarakat atau keserangan, dia melakukan bersama sebab dia menjaga dirinya. Tetapi disiplin, peraturan menjaga diri tersebut. Kebanyakan pegawai kita ialah berdisiplin tetapi tidak berakhlak. Barangkali tidak suka kita dengar perkara ini, tetapi saya ingin sebutkan secara terbuka dengan hati ke hati, sebab negara ini kita yang punya. Dan kita akan dipertanggungjawabkan daripada yang paling tinggi pemerintah kepada kita semua. Semua kita ada tanggungjawab masing-masing. Imam bilang, saya juga ada tanggungjawab. Tuan-tuan semua juga ada tanggungjawab yang sama. Dalam konteks ini, negara kita gagal membina manusia. Kita membina bangunan yang sangat tinggi, tetapi manusianya sangat rendah. Yang kita lihat lahir daripada rasuah. Negara kita sangat terkenal dengan rasuah. Yang berlaku di peringkat atas sampai ke peringkat bawah, setiap peringkat. Dan kita tanam benih bersama sejak merdeka. Rupa-rupanya benih yang kita tanam mengeluarkan buah sekarang. Buah yang beracun. Kita yang tanam sebab penjajah telah pergi. Kita yang bertanggungjawab sebab kita yang membina, menanam benih, dan sekarang benih mengeluarkan buah yang beracun. Dan tuan-tuan, dalam indeks cost of doing business di dunia, Malaysia tercorot. Negara yang sekarang kera ini menduduki tempat yang tercorot dunia. Dalam konteks apabila semua dunia tahu apabila lakukan bisnes di Malaysia, mesti ada rasuah. Kita duduk lebih bawah daripada negara Afrika. Kita sudah membina bangunan yang tinggi, tapi sayang kita gagal bina manusia. Guru-guru, pensyarah, semua kita bertanggungjawab sebab kita hanyalah memberikan profession kepada pelajar kita, tetapi kita tak memberikan iman kepada pelajar kita. Inilah tanggungjawab kita bersama, sistem kita juga. Kita yang membentuk negara kita. Kita yang memilih kerajaan dalam sistem berparlimen, kita yang memerintah. Rakyat yang bertanggungjawab. Apa yang berlaku di sini kita sama-sama ambil iktibar dan kita cari punca dan di manakah kedudukan kita dalam konteks ini.
Rasuah sudah menjadi pandemik di negara kita. Ada 2 pandemik negara kita 2 tahun lepas. Satunya COVID-19. COVID-19 telah beransur-ansur, Allah telah bawa beransur-ansur boleh hilang. Tetapi pandemik rasuah tidak menurun, bahkan semakin tinggi. Dalam berita yang kita dengar, dalam mahkamah yang bicarakan, kita dengar setiap hari dan masa. Dan cukup malang apabila kita dikatakan Islam negara sebagai agama persekutuan, dan kita tidak menunjukkan contoh sebagai umat Islam, duta per-Islam itu sendiri. Kita teringat Ma'asad, nama asalnya lah seorang Yahudi, dan dia mengatakan, dia sebagaimana dia kata, saya tidak mungkin memeluk Islam sekiranya saya melihat umat Islam. Saya memeluk Islam sebab saya melihat Islam itu sendiri. Maksudnya umat Islam tidak dapat mencerminkan agamanya sendiri. Kita lah negara Islam, negara yang paling mundur di dunia barangkali, negara yang paling bersengketa, negara yang tidak ada ketenteraman. Kita tidak menggambarkan Islam itu sendiri. Itulah yang disebut oleh Ma'asad, bahawa sekiranya saya melihat umat Islam, saya tidak mungkin masuk Islam. Allah berikan hidayah pada saya sebab saya mengkaji Al-Quran. Saya mengkaji Al-Quran mendalam sedalamnya, dan saya tertarik dengan, dan Allah berikan hidayah pada saya, kata Mama Asad. Akibat daripada perkara ini, rasuah yang sangat-sangat tinggi ini, kita lihat inflasi negara kita sangat-sangat luar biasa. Mata wang kita menurun, barangan menjadi tinggi, penderitaan rakyat sekian panjang. Dan inilah sebahagian daripada data yang kita hasilkan sejak 65 tahun kita merdeka. Kita semua bertanggungjawab, sebab penjajah telah tidak ada negara kita. Kita yang bertanggungjawab, dan Allah akan tanya kita di akhirat nanti. Alhamdulillah, kita lihat kita ada Petronas yang Allah pancarkan minyak daripada bumi kita. Sebahagiannya masih belum diterokai. Syarikat Perancis yang berpusat di Jakarta datang Kuala Lumpur sebab dia mengatakan dengan satelit, dia melihat di pantai timur kita ada tangki minyak yang sangat besar, yang Perancis dapat detect 38 tahun akan datang, cukup untuk telaga minyak yang duduk di luar Kota Baru. Yang kita sedut ialah daripada kertih itu hujung tangki, kata syarikat Perancis. Dan syarikat ini berpindah daripada Jakarta ke Kuala Lumpur kerana perkara ini. Allah berikan kita nikmat yang besar, tetapi apakah sampai ke seluruh rakyat nikmat yang Allah berikan pada negara ini? Kita membina bangunan yang sangat tinggi dengan rezeki yang Allah berikan. Menara kembar Batu Ash, dan kita masih pegang bangunan kembar yang tertinggi dunia. Walaupun Dubai membuat Burj Khalifah yang paling tinggi dunia, tetapi dia tidak buat yang berkembar. Berkembar masih kita pegang dunia. Negara yang kecil ini masih pegang bangunan kembar yang tertinggi dunia. Dan tidak cukup dengan itu tuan-tuan, kita bina bangunan yang lebih tinggi, namanya Menara Merdeka 118. Bendera ini ialah untuk kita kenang kemerdekaan kita, untuk kita bersyukur. Dan gambar yang direka bentuk bangunan ini menggambarkan Tengku Abdul Rahman sedang melakukan kemerdekaan, dan dunia mengiktiraf inilah bangunan yang kedua tertinggi dunia selepas Burj. Dan mereka mengatakan, di manakah letaknya bangunan yang tertinggi di dunia ini? Apakah di Amerika, Rusia atau Eropah? Tidak, di Malaysia. Malaysia, di mana Malaysia? Asia negara. Kita mencipta sejarah yang hebat, kita membangun fizikal yang sangat hebat. Kita gagal membina manusia. Kita gagal membina manusia yang harus kita akui. Kita membina infrastruktur yang sangat luar biasa, tetapi kita lihat data yang kita lihat tadi, manusianya tidak dibina. Pembangunan kita tidak seimbang. Dalam sistem pendidikan kita mengatakan untuk membina pelajar yang berkesepaduan antara jasmani, emosi, rohani dan intelek. Tetapi hakikatnya kita hanya bina intelek. Yang kita nilai pelajar di sekolah, dalam peperiksaan di universiti, ialah grade mereka. Kita tidak nilai jari, jasmani, emosi. Yang kita nilai adalah intelek semata-mata. Rumah yang ada 4 tiang, kita bina 1 tiang, rumah akan runtuh. Kita gagal membina manusia, sama ada kita sedar atau tidak. Dari segi bangunan fizikal, kita pegang rekod 2 dalam dunia. Pertama, kita membentuk bangunan 108 yang kedua tertinggi dunia. Kemudian Petronas, kita masih duduk tempat yang kelima dalam dunia, dan kita masih pegang bangunan menara yang paling tinggi dunia.
Dan apakah kita membina manusia sama seperti bangunan tersebut? Jalan raya kita sangat hebat, dan bersimpasio, dan Petronas yang juga ada F1 juga, kita sudah maju. Dan kadang-kadang kita merayakan kemenangan di luar daripada batas akhlak Islam. Kita rayakan kemenangan Petronas dengan arak seperti itu. Tuan-tuan dapat saham sebab kita yang bentuk negara ini. Kita bersama bentuk, saya ada saham dalam ini. Tuan-tuan ada saham, Tuan Imam ada saham. Setiap kita ada saham sebab kita yang bentuk negara kita. Inilah negara kita yang kita cintai. Kita sebut sebab kita sayang. Dan kalau kita tak sayang, kita biarkan. Kita sayang negara kita, kita sebut malam ini. Tuan-tuan yang saya hormati, kematian di jalan raya disebabkan arak di negara kita. Kita tertinggi di Asia Tenggara. Malaysia sudah diketahui umum, kalau pergi ke Malaysia jangan percaya zebra crossing, sebab orang Malaysia tidak pernah kisah zebra crossing mereka. Dan kemalangan yang melibatkan zebra crossing juga termasuk di dalam statistik ini. Kita dikenali negara yang paling ditakuti oleh pelancong, dan statistik kita menunjukkan kita orang yang paling tidak beretika di dunia. Dalam konteks kemalangan jalan raya, kita gagal membentuk pelajar kita yang berakhlak. Kita hanya membina mereka sebagai profesional supaya keluar dari universiti dapat kerja, itu saja. Kita tidak cukup dalam konteks ini. Kita lihat di dunia, kita tempat nombor 3 di peringkat dunia, tuan-tuan. Kita nombor 3 dunia dalam kemenangan disebabkan oleh arak. Dan sebelum ini kita nombor 1 dunia. Kita nombor 1 di Asia Tenggara, kita nombor 1 dunia. Tetapi untuk 3-4 tahun lepas, kita turun nombor 3. Negara sekarang kera ini membentuk kemalangan jalan raya terbesar dunia satu masa dulu. Sekarang ketiga. Semua kita bertanggungjawab di sini. Saya paling banyak sebab saya banyak bercakap. Tuan-tuan yang saya hormati, kita lihat bagaimanakah hukum mereka yang terlibat dengan arak dalam konteks Islam. Sayyidina Umar mengenakan 80 rotan dalam konteks hukum mereka yang minum arak. Dan inilah hukum Islam yang termaktub, tetapi kita gagal untuk membentuk pemandu yang berhemah. Dan arak dibenarkan asalkan tidak mabuk. Dan kita lihat statistik yang dilibatkan oleh arak negara kita sangat sangat menyayat hati. Lebih-lebih lagi bulan Oktober akan muncul, dunia mengadakan pesta Oktoberfest yang bermula di Munich, yang kita adakan pesta minum arak. Di Munich, tuan-tuan, tempat bermulanya Oktoberfest. Setiap bulan Oktober jenayah sangat tinggi. Polis Jerman mengatakan bulan Oktober ialah bulan jenayah. Perkara ini dikembangkan ke negara luar. Kemudian masuk ke Switzerland, masuk ke Belanda, masuk ke Finland, masuk ke Eropah dan Amerika. Sekarang mereka ingin bawa ke negara kita. Mereka ingin berpesta. Katanya 2 tahun kita tidak boleh pesta sebab kita dikenakan dengan bencana COVID-19. Sekarang tahun ini kita nak rayakan dengan sepenuhnya Oktoberfest. Dibawa dalam parlimen. Sebab kita sudah ada arak yang baik sekarang. Dulu sebelum mereka kita beli arak daripada luar. Sekarang bila kita cari mereka, kita cipta sendiri. Kita bina kilang arak sendiri. Kita bertanggungjawab semuanya. Dan arak yang baru dicipta namanya Timah, menduduki tempat menang hadiah yang baik dari segi kualitinya. Malaysia mendapat nama dalam konteks ini. Ini perkara yang kita sama-sama renungi. Dalam konteks ini, mereka membawa dalam Oktoberfest dalam parlimen untuk supaya Malaysia juga terlibat dengan Oktoberfest, membenarkan Oktoberfest ini. Sebab kita harus bersama di antarabangsa, antarabangsa semuanya memberikan kebenaran untuk Oktoberfest. Menteri Agama mengatakan ini bukan budaya kita, dan ini membawakan keburukan kepada masyarakat. Bukan saja kepada umat Islam, tetapi orang yang bukan Islam pun kalau minum arak dia langgar orang Islam. Dan kata ahli parlimen, tidak ada bukti jenayah apabila kita mengadakan pesta minum arak. Yang antara benar dan palsu terus berkembang di parlimen kita juga sendiri. Parlimen juga membuat undang-undang. Dalam Islam, parlimen untuk melaksanakan undang-undang, bukan untuk membentuk undang-undang. Undang-undang Allah telah bentukkan. Tetapi dalam sistem parlimen kita yang bentuk undang-undang. Dan kita lihat bagaimanakah dalam konteks arak yang sangat jelas dalam Islam pun kita masih pertikaikan.
dan antara benar palsu terus berlaku dalam negara kita. Di manakah kita berada? Satu jalan mengajak kita ke syurga, satu jalan untuk bawa kita ke neraka, dan kita mesti pastikan di manakah kita berada. Kita tidak kekal di sini, kita akan kekal di akhirat nanti. Destinasi kita bukan dunia, dan kita inilah tempat kita sementara. Dan tuan-tuan yang saya hormati, mereka mendakwa bahawa judi dan arak ialah untuk orang bukan Islam, dan agama orang Islam bukan Islam membenarkannya. Dan profesor kita mengatakan, apakah benar demikian dakwah tersebut? Apakah ada agama yang membenarkan judi dan arak? Beritahu saya, kata profesor kita. Saya tidak tahu. Perbincangan terus dilakukan, ada yang pihak ke kiri dan ke kanan, dan itulah negara kita. Kita bagi ruang untuk azan dulu. A'udzubillahi Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, sesungguhnya arak, judi, berhala, tenang nasib ialah najis, amalan syaitan. Hendaklah kamu jauhi, mudah-mudahan kamu berjaya. Tuan-tuan, kita lihat, alhamdulillah Kuala Lumpur telah muncul sebagai 10 kota yang terbaik dunia dalam bentuk pelancongan, dan ramai yang mengisytiharkan Putrajaya kita kota terbaik, tercantik di Asia. Alhamdulillah, pelancong datang dengan banyaknya. Tahun melawat Malaysia pun diadakan, dan pelancong datang ke negara kita, alhamdulillah, membawa ekonomi yang baik. Tetapi mereka juga membawa yang negatif. Mereka juga membawa dadah ke negara kita, sedangkan dadah tidak dapat diselesaikan oleh negara kita. Dan pegawai dadah mengatakan seorang yang keluar daripada pusat pemilihan 10 yang masuk. Pegawai kita surrender untuk menyelesaikan dadah. Ini masalah kita. Ditambahkan dengan pelancongan kita, dadah dijadikan transit, KLIA dijadikan transit, bukan saya kata tapi polis kita kata. Dan inilah yang berlaku negara kita. Dan dengan demikian juga HIV juga disebabkan oleh pelancong yang datang ke sini.
Rupanya mereka bukan saja membawa ekonomi yang tinggi, tetapi mereka menyebarkan penyakit HIV yang tidak pernah kita kenal. Dan WHO mengisytiharkan Malaysia adalah top 10 dalam jangkitan baru HIV. Negara kanker menurut kita tempat ke-10 tertinggi dunia. Antaranya disebabkan oleh dadah. Antaranya disebabkan oleh pelancong yang kita bawa untuk bawa ke ekonomi kita. Rupa-rupanya mereka membawa bencana. Mereka membawa bencana ke negara kita. Dan yang paling ramai ialah Melayu. Pelancong bukan Islam datang yang menyebarkan HIV, tetapi yang kena ialah pelajar Melayu kita. Melayu paling ramai yang menghadapi HIV, AIDS. Bagaimana ini berlaku? Kita bertanggungjawab. Dasar negara kita dilakukan oleh kerajaan kita. Kita yang pilih kerajaan kita dalam demokrasi, kita bertanggungjawab. Tuan-tuan, mari kita kenang kembali. Saya nak berkongsi tuan dengan satu lagi yang dilaksanakan oleh Bangsa Bersatu, yang mereka sebut sebagai The Convention of Elimination of Discrimination Against Women. Dan mereka telah mengadakan seluruh dunia untuk sama-sama menentangi tentang pembelaan terhadap wanita, yang disebut sebagai CEDAW sebagai ringkasannya. Dan dia sebahagiannya mencabar kesucian Islam. Pakar-pakar wanita dunia telah bersidang Bangsa Bersatu. Mereka mencadangkan supaya kebebasan diberikan pada wanita, tidak boleh ditindas, dan harus diberi sama tahap dengan lelaki. Wanita dan lelaki sama, tetapi Allah mengatakan walaysa dzakal unsa, lelaki tak sama dengan wanita. Allah misalkan lelaki tak sama wanita, tetapi duanya lah saling perlu memerlukan. Sebagai kaki kiri kaki kanan tak sama, tapi perlu dilangkah bersama untuk satu perjalanan. Tetapi CEDAW mengatakan lelaki wanita sama, perjuangan mereka ialah sama. Dan yang kedua ialah CEDAW does not criminalize, tidak menjadikan jenayah untuk mengadakan sexual outside marriage. Dan ini benar untuk both spouses. Suami isteri boleh mencari pasangan, dan ini mereka minta supaya kita tanda tangi. Siapakah wakil kita di Bangsa Bersatu? Dialah wakil yang akan membicara kepada ini. Dan untuk seksual bebas, Allah mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahyatan wa sa'a sabila. Tetapi kita harus ikut dunia, sebab kita Al-Quran tidak menjadi tempat yang tertinggi dalam negara kita. Yang paling tinggi negara kita ialah common law, dan Al-Quran yang bercanggah common law dianggap terbatal. Oleh sebab itu sekarang perkara yang sangat menakutkan, mereka ingin tanda tangi bahawa lelaki sama wanita hak yang sama. Dan mereka ada di Amerika yang disebut sebagai white swap, tukar pasangan. Mereka tunjukkan, anjurkan di Amerika di atas dasar ini, dan mereka cadangkan supaya kita juga melakukan demikian. Sekarang kita baca dalam akhbar ada pakej tukar isteri dalam pelancongan krus yang berlayar di lautan. Seminggu rupa-rupanya mereka ada aktiviti yang bercanggah dengan Islam sama sekali. Kita bertanggungjawab sebab kita yang bentuk kerajaan ini. Dan tuan-tuan, kita lihat kisah berzina dengan suami orang sudah menjadi tema dalam akhbar kita. Kita bertanggungjawab. Allah akan tanya setiap daripada kita apa yang kita lakukan di sini. Tuan-tuan yang saya hormati, mereka tidak membenarkan poligami yang diamalkan dalam Islam. Mereka ingin membatalkan poligami. Ini wakil kita siapa di Bangsa Bersatu saya tak tahu. Apabila kita nangi, maka tidak dibenarkan lagi negara kita untuk poligami. Dan Allah mengatakan wa in khiftum alla tusitu fil yatama fankihu ma talakum min nisa masna wa salasa. Dan kata CEDAW, Bangsa Bersatu minta kita sama-sama bersetuju, a man is not allowed to have polygamy. Inilah yang sedang mencabar sendi-sendi agama kita. Kita merdeka 65 tahun, rupa-rupanya kita tidak membawa ke arah syurga, kita bawa ke arah neraka. Tuan-tuan di masjid orang baik-baik, tapi perangan tuan-tuan di luar sana. Oleh sebab itu perangan kita sangat besar. Orang di masjid, di surau tak ada masalah, orang baik-baik, tetapi perangan kita lah di luar sana. Walaupun mereka mengharamkan poligami, mereka membenarkan sugar daddy. Sugar daddy ialah lelaki yang kaya, handsome, ada wang, boleh menyewa sugar baby. Dan ini sedang berlaku di seluruh dunia, termasuk negara kita. Negara kita, statistik yang dikeluarkan,
Universiti-universiti tempatan menyediakan sugar baby yang banyak. Top dalam surat ini ialah Sunway University. Bukan saya kata, tetapi statistik. Kedua, International University, Taylor's College, Tufts University College dan lain-lain. Dan mereka mengharamkan poligami, tapi mereka membenarkan sugar baby, sugar daddy. Dan dia telah melanggar negara kita. Dan ini perkara yang menyentuh hati budi kita. 65 tahun kita telah merdeka, kita tanam pohon dan pohon yang beracun yang keluar buahnya. Kita akan dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Tuan-tuan yang saya hormati, arak judi tak selesai kalau tak ada pelacuran. Dan kita lihat badan kerajaan kita melalui Badan Nama Hakam minta supaya pelacuran dibenarkan negara ini. Hak asasi manusia ialah kebebasan untuk jadikan profesi pelacur. Mereka sedang berjuang di depan kita, di depan Papa Haji. Mereka sedang mencadangkan supaya pekerja seks dibenarkan di Malaysia. Dan apabila dibenarkan, pelacur diberikan status profession. Dan tuan-tuan, inilah negara kita. Rasulullah bersabda, la yazni azani hina yazni wa huwa mu'min. Seorang yang berzina, ketika berzina dia bukan mukmin lagi. Wala yashrab al-khamra hina yashrab wa huwa mu'min. Ketika seorang minum arak, dia bukan mukmin lagi. Seorang minum arak, ketika dia minum arak, dia bukan mukmin. Wala yasri as-sariq hina yasri wa huwa mu'min. Ketika seorang mencuri, ketika dia mencuri, dia bukan mukmin. Barangkali lepas itu dia mengucap kembali dan dia Muslim kembali. Dalam sidau juga mengatakan perempuan bebas untuk menggugurkan bayi mereka. Our bodies ourselves, mengikut mereka. Badan kami yang tentukan, bukan peraturan lain. Dan Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taqulu adakum khasra imlaqa narzukum wa yakum inna qatakum kana khaitan kabira. Jangan kamu bunuh anak kamu karena takutkan kemiskinan. Kami yang berikan rezeki mereka dan kamu juga. Sesungguhnya pembunuhan mereka, membunuh anak, itu adalah satu dosa yang besar. Islam tidak membenarkan, tetapi sidau ingin membenarkan di negara kita. Belum sign lagi tuan, belum sign. Tidak dibincangkan publik. Dia diam saja. Kalaulah dia sign, maka dia akan berjalan menjadi law of the law, law of the land. Tuan-tuan yang hormati, di Amerika akibat daripada dasar ini, mereka telah menyebabkan 1.4 juta bayi digugurkan setiap tahun. Ini simbol negara yang maju. Yang kita hantar pelajar kita ke Amerika sebagai benchmark negara maju. Amerika, tuan-tuan, mereka sudah teknologi mereka sampai ke langit. Tetapi manusia mereka lebih hina daripada hewan, sebab hewan tak kahwin jantan-jantan, tetapi mereka membenarkan jantan dengan jantan. Kita juga cukup berjuang ke arah itu. Amerika sebagai negara maju, contoh 1.4 juta bayi digugurkan setiap tahun. Dan Malaysia, mereka ada baby dump. Kalaulah nak gugurkan bayi, campak di sini, ada orang yang jaga. Dan dia akan dibela dan menjadi tentera Amerika. Tentera Amerika kebanyakan baby yang dipungut dalam tong sampah ini. Ini negara maju. Dan kita ingin mengikuti negara mereka. Tuan-tuan yang saya hormati, di Malaysia tidak ada baby dump. Kita campak di luar pagar, tepi-tepi masjid, di taman-taman. Ini suasana kita. Kita bertanggungjawab. Sebab negara ini kita yang tentukan. Tuan-tuan, di Eropah yang melaksanakan dasar ini, sebagai contoh, Perancis, 60% rakyat Perancis ialah anak luar nikah, termasuk presiden mereka. Di Estonia, 56% anak luar nikah. Setiap negara Eropah, 50% rakyat mereka adalah anak luar nikah. Dan kita ingin bawa bala ini ke negara kita dalam berbagai-bagai pertubuhan yang mereka sedang rancang sekarang. Dan yang paling menakutkan, protokol ini yang dilakukan oleh Syedab. Syedab says that a man can marry a man. Subhanallah. Like him. A woman can marry a woman like her. Jantan nak kahwin jantan, sila. Betina nak kahwin betina, sila. Ini peruntukan yang baru.
Dan Allah mengatakan atatuna dzikranul alamin. Wa tadru ma khalaqakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Kamu kaum yang melampau batas. Kaum Nabi Lut ini kaum melampau batas, mereka kawin jantan dengan jantan. Tetapi kaum Nabi Nuh, Nabi Lut, betina tak kawin, perempuan tidak kawin perempuan. Hanya lelaki kawin lelaki. Tetapi mereka berjuang bersatu untuk jantan kawin jantan, betina kawin betina. Lebih dahsyat daripada kaum Nabi Lut. Ini telah dibenarkan mereka. Mari kita berfikir, tuan-tuan. Mereka sedang berjuang negara kita untuk melaksanakan ini. LGBT namanya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabari, Rasulullah bersabda, "Inna min a'lami as-sa'ah wa asyratiha an yaktafi ar-rijal bir-rijal wan nisa' bin-nisa." Antara tanda hari kiamat ialah lelaki kawin lelaki, cukup dengan lelaki. Wanita cukup dengan wanita. Inilah bala yang sedang menunggu kita. Apa yang berlaku negara kita? Negara yang masih mengharamkan LGBT tidak banyak lagi. Yang warnanya agak tua itu yang masih mengharamkan. Negara kita masih haram lagi. Tetapi negara lain sudah warna hijau. Ada yang warna pink, maksudnya mereka sudah dalam proses yang mereka telah membenarkan, dan sebahagian dalam proses untuk membenarkan. Dan negara yang tidak membenarkan jantan kawin jantan hanya sedikit negara dunia. Majoriti tidak menentukan kebenaran. Majoriti tidak menentukan kebenaran. Ingat, di pihak yang minoriti. Nabi Nuh di pihak minoriti. Yang majoriti kaum yang menentang Nabi Nuh. Seluruh para anbiya selain pada Rasulullah kebanyakannya mereka di pihak minoriti. Majoriti tidak berarti kebenaran sebagaimana yang kita saksikan di sini. Negara kita, jiran kita, selepas dia keluar dari Malaysia, dia berubah daripada negara ketiga, negara third world kepada first, negara yang pertama, first world. Dari segi ekonominya, sekarang Singapura menduduki tempat pertama dunia. Negara yang berpisah dengan Malaysia, mengalahkan Amerika, mengalahkan Hong Kong, mengalahkan Switzerland, menduduki ekonomi pertama dunia. Kita tidak bincang negara kita, kita malu. Sebahagian daripada Johor asalnya telah melonjak sebagai negara terbaik dunia, dan kita masih kekal di tahap yang lama. Tetapi dalam wajah lain, mereka lah kaum yang sangat derita. Maka bukan saya kata, tetapi statistik mengatakan orang Singapura sangat derita. Bila mereka usianya 60 tahun ke atas, mereka bunuh diri. Bukan saya kata, statistik. Mereka sangat kaya tetapi jiwa derita. Lebih derita bila usia telah mencapai 70 tahun. Untuk pergi hospital, mereka mesti ada wangnya banyak. Hospital kerajaan tidak seperti bangsa kita. Mereka harus ada insurans. Tanpa insurans mereka tidak boleh pergi ke hospital. Dan jalan mudah mereka ambillah bunuh diri. Negara yang sangat derita. Statistik menunjukkan bila usia 60 tahun ke atas, mereka bunuh diri. Dan di manakah kebahagiaan yang kita maksudkan? Tuan-tuan jangan cari kebahagiaan di luar sana, kebahagiaan di sini, pegang di sini. Kalau kita cari kebahagiaan luar daripada sini, kita tak akan temui. Tengok Singapura mencari kebahagiaan dengan ekonomi. Ekonomi tidak mengekatkan persaudaraan, bahkan melebarkan persaudaraan kita. Dalam konteks ini kita lihat pada bulan lepas Perdana Menterinya telah meluruskan satu enactment dalam parlimen, dan section ini disebut sebagai sex law 377A. Apakah maksudnya? Dia bercakap dalam bahasa 3 bahasa. Tuan-tuan dengar barangkali. Bahasa pertama bahasa Melayu, kedua bahasa Inggeris, ketiga bahasa Cina. Dia nak ceritakan perkara yang sangat penting, bahawa Singapura membenarkan jantan kawin jantan. Dan jantan bersama jantan bukan jenayah di Singapura. Oleh sebab itu, dan dengan malu-malu Perdana Menteri ini mengatakan, sekiranya untuk berkeluarga masih lagi lelaki dengan wanita. Kalau nak keluarga mesti lelaki dengan wanita. Lelaki dengan lelaki tak boleh ada anak, dia kata. Malu-malu dia sebut. Singapura membenarkan, tidak jenayah, tidak boleh dibawa ke mahkamah. Dan tuan-tuan, kaum Nabi Lut sudah berada di hujung negeri kita.
dan dia telah meluluskan pindaan 377A. Dan tuan-tuan, ini ialah ketua pengurusi LGBTQAI. Singapura ada LGBTQAI, saya pun tak tahu apa dia. Yang kita tahu kaum Nabi Lut LGBT, mereka LGBT. Singapura ada LGBTQIA, apa benda tak tahu. Ini pengurusi dia, pengurusi besar dia. Kenali tuan-tuan, apakah yang umat Islam dapat laku di Singapura? Hanyalah merintih. Ini ialah mufti Singapura. Sangat sedih, walaupun kerajaan telah membenarkan untuk melakukan pindaan 377A, umat Islam jangan terlibat. Saya nasihatkan umat Islam jangan terlibat. Itu saja mufti boleh lakukan. Kita tidak ada kuasa, tuan-tuan. Saya merayu umat Islam jangan terlibat sama sekali. Tetapi Perdana Menteri katakan dia tidak terhad kepada siapa. Semua rakyat Malaysia, sangat Singapura, sama saja boleh lakukan. Tuan-tuan, ini cabaran kita. Kita belum, jiran sudah. Dan satu lagi jiran kita di sebelah utara, namanya Thailand, telah lama membenarkan LGBT. Bahkan Thailand ialah tempat pelancongan LGBT. Kita dihimpit dua negara yang sudah membenarkannya. Dan ada banyak persatuan negara ini yang ingin Malaysia mengikut langkah Singapura dan Thailand supaya kita bersama. Tuan-tuan yang saya hormati, ada sebuah negara yang murni, namanya Brunei. Brunei mengatakan siapa yang terlibat dengan LGBT, hukum rejam sampai mati. Hukum yang kedua ialah jatuhkan daripada bangunan tinggi ke bawah sampai mati. Siapa yang terlibat LGBT di Brunei, kami akan lakukan rejam. Tuan-tuan, Brunei asalnya diminta masuk bersama Malaysia. Brunei mengatakan melalui Sultan Ali Saifuddin mengatakan kami bimbang, kami tidak dapat melakukan hukum Islam sekiranya kami bersama Malaysia. Itu jawapan tepat firasat yang disebut oleh Sultan Ali Saifuddin. Kami tidak bersama Malaysia, kami bimbang, kami tidak lakukan hukum Allah dengan Malaysia. Sebab Malaysia mengistilahkan mereka negara sekular. Kami ingin melaksanakan Islam di Brunei. Tuan-tuan, marilah kita berfikir dalam masa kita telah merdeka 60 tahun, 65 tahun, apakah yang berlaku 1 tahun akan datang? Kita semua tidak ada barangkali. Dan apakah yang berlaku negara ini? Apakah saya memburukkan negara kita? Tidak. Karena kita sayang negara kita, kita sebut malam ini. Dan pagi tadi saya sebut di satu surau di Bangi Lama. Dan tuan-tuan yang saya hormati, kita ingat hadis sahih yang panjang ini. Sekiranya amalan yang dilakukan secara terbuka maksiat ini panjang, saya baca sebahagiannya. Hatta yu'linu biha illa fashafihim at'un wal ajat allati lam takun madat fi asrafihim alladhi madat. Apabila mereka melakukan satu perbuatan yang melampau, maksiat yang terang-terangan, Allah akan hantarkan penyakit taun yang sangat dahsyat. Dan al-ajat allati lam takun madat fi asrafihim alladhi madat, dan penyakit yang tak pernah dialami oleh moyang nenek moyang akan dikenal kepada mereka apabila mereka melakukan maksiat secara terbuka. Negara kita sedang berusaha untuk melegaliskan pelacuran. Cukup menakutkan. Perjuangan antara benar palsu terus berlaku. Di manakah kita berada? Alhamdulillah kalau kita bersama dengan mereka yang ingin membawa kebenaran, tetapi malang kalau kita bersama dengan mereka yang ingin bawa kita ke neraka. Dan kita telah merayakan Hari Malaysia semalam, 2 hari lepas. Tema Hari Malaysia ialah teguh bersama keluarga Malaysia, dan kita harus bersatu di atas dasar apa? Kita lihat tadi Allah mengatakan kita bersatu di atas jalan Allah, tali Allah, di atas syariat Allah, di atas takwa, iman, dan itulah yang dapat menyatukan kita. Manusia tidak dipersatukan dengan ekonomi. Manusia tidak bersatukan dengan bangsa, sebab bangsa menikam bangsanya sendiri. Yang selamat ialah kita berpadu kesepaduan dengan tali Allah. Dan inilah yang kita harapkan. Apakah yang akan berlaku pada masa akan datang? Apa yang berlaku akan datang ialah apa yang kita ada sekarang. Yang lepas menjadi sejarah. Esok belum pasti.
yang kita tahu hari ini, tetapi esok disambung oleh hari ini dengan sejarah. Sejarah mengambungkan hari ini dengan esok. Apa yang berlaku hari ini mencerminkan apa yang berlaku akan datang, dan dengan izin Allah, sekiranya kita tidak mengubah keadaan ini, maka apa yang kita jangkakan lebih buruk daripada apa yang kita sangka di sini. Dan inilah ayat yang kita baca tadi, a'udzu minasyaitonir rajim. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa azkuru ni'matallahikum iz kuntum a'da'an fa alafa bainakum wa alafa bainakum wa alafa bainakum fa asbatum bi ni'mihi ikhwana, dan ila akhiri. Berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah seluruhnya, jangan kamu pecah belah, dan ingatlah nikmat Allah ketika kamu dalam permusuhan, lalu Allah ikatkan hati kamu dan kamu menjadi dengan nikmatnya persaudaraan, dan kamu sudah hampir dengan pintu neraka atau jurang neraka, dan Allah selamatkan kita. Marilah kita renungi ayat ini. Mudah-mudahan apa yang sebutkan hari ini tidak sebagaimana yang barangkali yang tidak dikehendaki oleh, tidak sebagaimana yang diharapkan oleh masjid. Saya minta maaf banyak, dan saya tutup kata saya tadi, kekasaran saya minta maaf banyak, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya serahkan kembali pada pengurusi majlis. Terima kasih.